Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menerangkan pasal definisi rutin harian. Rutin harian ni kita boleh dikatakan dia maksudnya macam buku panduan rutin harian, merupakan buku rujukan untuk ibu bapa dan penjaga, iaitu berkaitan aktiviti atau rutin harian yang dilakukan di taska. Rutin harian ini sangat penting bagi sesebuah taska kerana ianya dapat membentuk kanak-kanak untuk belajar secara menguruskan diri secara tidak langsung, kerana rutin harian di taska ini telah meletakkan sekali aspek disiplin dan secara tidak langsung. Rutin harian juga melibatkan pengurusan diri, rutin pagi, waktu rehat, rutin aktiviti dan sebagainya. Tambahan lagi, apa yang saya faham daripada rutin harian ni, bagi pandangan saya lah, rutin harian ini sangatlah penting bagi memastikan perancangan jadual harian yang dirancang berjalan dengan sebaiknya. Selain itu, saya rasa keadaan taska perlulah keadaan selamat dan kebersihan juga memainkan peranan yang penting. Jadinya sebagai pengasuh ataupun cikgu perlulah memastikan keselamatan kanak-kanak dijaga dengan keadaan yang baik. Okey, selanjutnya saya akan menerangkan tentang jadual perancangan aktiviti rutin harian bayi dan kanak-kanak. Waktu pagi 7.30 pagi, cikgu atau pengasuh dapat menyambut ketibaan kanak-kanak. Selain itu, boleh bertanya khabar, menanda kedatangan kanak-kanak. 8.30 pagi, sarapan pagi. 9 pagi, gosok gigi dan bersihkan diri. 9.30 pagi, circle time, bermaksud macam masa untuk bulatan. 9.45 pagi, aktiviti senaman. 10.15 pagi, makan buah atau minum air masak. 11 pagi, aktiviti perkembangan bahasa, komunikasi dan sebagainya. 11.30 pagi, bercerita. 12.30 hari, makan tengah hari. 12.30 hari, rehat dan santai. 1 petang, kanak-kanak boleh tidur. 2.30 petang, cikgu ataupun pengasuh boleh mengajar kanak-kanak untuk mengaji Iqra 1 hingga 6. 3.15 petang, kanak-kanak dapat menonton televisyen. 3.40 petang, minum petang. 3.45 petang, kanak-kanak dapat belajar perkembangan deria atau dapat mengenai warna. 4.40 petang, kanak-kanak boleh rehat. 5.30 kanak-kanak boleh beriadah. Pukul 6, kanak-kanak bersedia untuk pulang ke rumah masing-masing. Seterusnya, pelaksanaan secara terperinci aktiviti rutin harian. Saya nak terangkan pasal yang jadual tadi tu. Saya nak kaitkan dengan pelaksanaan ni. Ketika 7.30 pagi, cikgu atau pengasuh menyambut ketibaan kanak-kanak. Ianya bermaksud cikgu atau pengasuh dia meraih sambutan kanak-kanak supaya gembira dan seronok untuk datang ke taska apabila dapat sambutan yang menyeronokkan daripada pengasuh tersebut. Selain itu, cikgu atau pengasuh boleh bertanya khabar kepada kanak-kanak supaya dapat mendekatkan pengasuh dengan kanak-kanak lebih mesra. Cikgu juga boleh bertanya khabar kepada kanak-kanak tentang
dah makan ke belum, dah mandi ke belum, macam mana kat rumah, macam mana keadaan. Jadinya cikgu kena ambil tahu dan tahu macam mana keadaan kanak-kanak apabila berada di rumah. Selepas itu, cikgu boleh menanda kedatangan kanak-kanak supaya dapat ketahui siapa kanak-kanak yang datang ataupun yang tidak hadir pada waktu itu. Ketika 8.30 pagi, kanak-kanak boleh sarapan pagi, makan makanan yang berkhasiat yang diberikan oleh gurunya atau pengasuh. Apabila sudah 9 pagi, kanak-kanak dinasihatkan oleh guru untuk kanak-kanak tersebut gosok gigi dan bersihkan diri supaya keadaan kesihatan mereka terjaga dengan baik dan stabil. Seterusnya 9.15 pagi, guru atau pengasuh boleh melakukan circle time. Circle time ini boleh dikatakan macam guru membuat bulatan untuk mendekatkan kanak-kanak supaya berkomunikasi dengan kanak-kanak lain bagi mendekatkan silaturahim antara mereka. Apabila masa pukul 9.45 pagi, rutin aktiviti bagi aktiviti senaman, cikgu juga membuat aktiviti yang aktiviti yang menyeronokkan seperti aktiviti fizikal, seperti kalau bagi kanak-kanak lelaki, dia suka bermain bola sepak, atau kanak-kanak boleh bermain permainan dalaman seperti bermain masak-masak, bermain patung-patung dan sebagainya lah. Kanak-kanak lelaki juga boleh bermain masak-masak bersama dengan kanak-kanak perempuan. Ianya tidak ada masalah, semuanya boleh saja. Pelaksanaan seterusnya, apabila sudah pukul 10.15 pagi, cikgu menasihatkan kepada kanak-kanak dan menyarankan kepada kanak-kanak untuk makan buah dan minum air masak bagi menjaga penjagaan kesihatan mereka. 11 pagi, rutin aktivitinya aktiviti perkembangan bahasa, komunikasi dan sebagainya. 11.30 pagi, kanak-kanak boleh untuk bercerita. Contohnya bercerita berkaitan tentang nabi-nabi, rasul, cerita dongeng, cerita yang menyeronokkan untuk hiburan mereka dan sebagainya. Pukul 12 tengah hari, kanak-kanak bersedia untuk makan tengah hari bersama kawan-kawan mereka. 12 tengah hari, kanak-kanak dapat rehat dan santai. Apabila pukul 1 petang, kanak-kanak dapat tidur. Apabila telah menunjukkan 1 petang, cikgu atau pengasuh sepatutnya menyarankan kepada kanak-kanak agar mereka tidur pada waktu 1 petang, kerana waktu tersebut adalah waktu yang sesuai untuk kanak-kanak berehat sebentar. 2.30 petang, pengasuh juga boleh mengajar kanak-kanak untuk mengaji Iqra 1 hingga 6. Dengan adanya pengajaran mengaji, ianya dapat membentuk kanak-kanak supaya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Mengaji ini juga dapat memberikan banyak faedah. Ianya dapat memberikan kanak-kanak supaya dia lebih seronok untuk mengaji.
3.15 petang, kanak-kanak dapat menonton televisyen, cerita yang memberikan faedah. Contohnya cerita animasi, cerita dongeng, ataupun cerita-cerita yang memberikan impak yang baik kepada kanak-kanak. 3.40 petang, kanak-kanak bersedia untuk minum petang bersama kawan-kawannya. 4 petang, kanak-kanak melakukan aktiviti perkembangan deria dan aktiviti mengenali warna bagi meningkatkan perkembangan awal mereka. 4.40 petang, kanak-kanak bersedia untuk berehat. Apabila sudah 5.30 petang, kanak-kanak boleh beriadah seperti bermain badminton bagi mengeluarkan peluh. Apabila sudah pukul 6 petang, kanak-kanak digalakkan untuk pulang ke rumah masing-masing supaya mereka dapat berjumpa kepada ibu bapanya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan positif amalan rutin harian kepada bayi dan kanak-kanak. Cikgu atau pengasuh dapat membimbing kanak-kanak dalam aktiviti senaman. Ianya dapat meningkatkan kecergasan badan bagi seseorang kanak-kanak. Selain itu, kesan positif amalan rutin harian kepada kanak-kanak juga dapat mendidik kanak-kanak supaya lebih berdikari dan dapat membantu kanak-kanak supaya menjaga kekemasan atau keterampilan diri mereka. Kanak-kanak akan lebih rajin atau selain itu, kanak-kanak akan lebih rajin untuk membaca kerana dapat nasihat daripada guru atau pengasuh bahawa membaca mempunyai banyak faedah. Ianya dapat meluaskan minda mereka dan boleh dijadikan hobi. Selalunya, kanak-kanak yang rajin membaca ni komunitinya kepada golongan kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki lebih gemar kepada bermain telefon bimbit. Kesan positif seterusnya, kanak-kanak merasa ingin mencuba perkara baru. Seterusnya, kanak-kanak cuba beranikan diri berkongsi idea. Apabila kanak-kanak melihat perbuatan yang dilakukan pengasuhnya, maka kanak-kanak tersebut akan mencontohi dan mengikut perbuatan yang baik oleh pengasuh atau cikgu mereka. Kesan positif rutin harian ini juga dapat meningkatkan kemahiran bersosial untuk kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak akan berani untuk mendekatkan diri kepada cikgu atau pengasuh untuk berkomunikasi antara mereka. Okey, Alhamdulillah, saya akhiri dengan kesimpulan saya, iaitu kesimpulan rutin hariannya adalah penyediaan rutin harian sangatlah berguna di setiap taska. Ini adalah bertujuan supaya rutin harian yang dirancang dapat diteliti secara baik oleh guru dan ibu bapa. Ibu bapa dapat mengetahui rutin harian anak mereka di taska. Di taska juga, kanak-kanak dijaga dengan sebaiknya mengikut rutin harian yang dirancang. Ibu bapa tidak perlu risau kerana aktiviti rutin harian mereka akan diberitahu oleh guru dan disampaikan ibu bapa kanak-kanak tersebut. Oleh itu, setiap taska haruslah merancang rutin harian dengan baik supaya aktiviti yang telah dirancang dapat dijalankan dengan lancar tanpa adanya sebarang halangan atau masalah yang berlaku. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Yang buruk daripada saya, yang baik hanya pada Sang Pencipta. Saya akhiri dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okey, saya Azim. Saya adalah budak kos diploma pendidikan awal kanak-kanak. Video ni untuk Puan Nurul Hidayah. Jadinya saya ajukan video ini untuk Puan, supaya Puan lihat video saya. InsyaAllah kita sama-sama komen video saya dan like banyak-banyak. Dan saya memberikan terima kasih kepada yang melihat video saya. Saya harapkan semua dapat gembira dengan apa yang saya buat, insyaAllah.